Baik, Assalamualaikum ya. Salam sejahtera. Salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Jadi kita bertemu sekali lagi ya. Ini adalah live kedua untuk hari ini. Kita bertemu sekali lagi untuk membincangkan ya kenyataan terkini Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri berhubung isu Azam Baki. Jadi Ismail Sabri sudah bersuara dan apa yang telah dikatakannya telah menimbulkan nak kata kemarahan pun ada, nak kata orang keliru pun ada ya, macam-macam lah reaksi yang tidak positif berhubung isu Azam Baki. Jadi itu yang kita hendak bincangkan hari ini dan saya hendak memberi anda perspektif yang betul berhubung apa sebenarnya telah berlaku, apa yang kita harapkan berlaku dan apa yang Ismail Sabri telah beritahu. Jadi saya minta semua orang share ramai-ramai kerana mesej yang ingin saya sampaikan penting dan sudah menjadi perbualan ramai. Dan jangan lupa rujuk kepada live saya petang tadi, di mana petang tadi saya ada membuat cabaran debat buat Datuk Seri Najib Tun Razak. Jadi pastikan anda rujuk kepada live petang tadi dan sebarkan. Baik, saya mula ya. Jika ada gangguan siaran ni, jangan ke mana-mana, refresh page, saya akan ulang. Baik, saya mula. Okey. Kita sedia maklum isu Azam Baki, saya pun dah sentuh dalam live yang lepas, tapi sepintas selalulah. Jadi Azam Baki telah didakwa memiliki saham atau membeli saham sewaktu beliau masih berjawatan Ketua Pesuruhjaya SPRM ya, dan pembelian saham ni telah menjurus kepada satu kejutan di mana salah seorang ahli lembaga LPPR, Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah ya, lembaga penasihat ya, bukan lembaga siasatan. Mengapa saya tekankan benda ni, saya akan jelaskan kemudian. Jadi Edmund Terence Gomez, salah seorang ahli lembaga penasihat SPRM ataupun LPPR, telah letak jawatan dan membuat kejutan sebab dia ni memang pakar ekonomi tersohor. Jadi dia buat kejutan apabila membongkarkan bahawa sebenarnya isu pembelian saham Azam Baki telah pun diutarakan tetapi tidak ada tindakan diambil. Jadi secara tidak langsung apa yang dibayangkan oleh Gomez ialah berlaku usaha untuk melindungi Azam Baki walaupun dia tidak mengatakan benda tu. Jadi dia letak jawatan dan kemudian ini disusuli dengan kenyataan pengerusi SPRM yang mendakwa dalam email yang dihantar oleh Gomez tidak ada sebarang benda maklumat berkait dengan Azam Baki. Ini disusuli dengan kenyataan Gomez yang mendakwa dalam email dia jelas dia ada buat 5 lampiran yang ada semua maklumat yang diperlukan. Jadi di situ sahaja saya nak berhenti. Ini bermakna sama ada Gomez menipu ataupun ketua pengerusi LPPR menipu. Baik. Ini kemudiannya menjadi buah mulut ramai orang, menjadi pertikaian ahli-ahli politik, menjadi pertikaian peguam. Malah peguam pun menyarankan agar dilakukan siasatan yang bebas. Baik, mengapa bebas ya? Sebab SPRM adalah badan utama dalam pencegahan rasuah. Tapi bila ketua SPRM yang diamanahkan untuk mengawal gejala rasuah, menyiasat isu-isu berkaitan dengan rasuah di negara ni, bila dia sendiri dikaitkan dengan salah guna kuasa atau rasuah, maka sudah semestinya kita tak boleh harapkan SPRM di bawah naungan dia yang menjadi orang yang disyaki untuk menyiasat diri dia sendiri.
Ini adalah perkara amat logik. Ini adalah perkara yang satu dunia, mana-mana pakar tak kira peguam ke pentadbiran tahu. Jadi semestinya ada satu badan bebas ditubuhkan untuk menyiasat Ketua Pesuruhjaya SPRM menggunakan akta-akta yang berkaitan dari SPRM, dan semestinya Ketua SPRM ini bercuti. Ini tak payah nak pertikai. Ini tak payah nak pertikai. Jika tidak dilakukan, maka sudah ada satu tanda soal besar dan sudah ada satu syak besar, ada usaha untuk melindungi Azam Baki. Baik. Jadi itu yang sebenarnya perlu dilakukan. Tapi apa yang berlaku ialah LPPR ataupun pengerusi LPPR telah membuat satu sidang media bersama Azam Baki. Dan sidang media itu dibuat bagi menjernihkan nama Azam Baki. Diberitahu kepada kita bahawa Azam Baki sebenarnya telah menjelaskan kepada LPPR bahawa saham telah dibeli menggunakan akaun trading beliau, tetapi ianya dipindahkan kepada adik dia. Maknanya pembelian tu kononnya dilakukan untuk adik dia. Dan kemudian kita diberitahu bahawa LPPR berpuas hati. Pengerusi LPPR beritahu dia puas hati dan dia nampak tidak ada unsur salah guna kuasa ke, tidak ada konflik kepentingan ke, dan oleh itu tidak ada lanjutan perkara tersebut. Ini adalah satu lawak jenaka. Ini adalah satu benda yang memalukan jika diperhatikan oleh mana-mana pakar perundangan di mana-mana bahagian di dunia. Kerana menurut akta-akta tertentu, termasuk akta SPRM dan berkaitan dengan pihak Securities Commission, apabila anda memegang satu jawatan dalam pentadbiran persekutuan atau agensi kerajaan seperti SPRM, lebih-lebih lagi apabila anda mengetuai jabatan atau agensi berkenaan seperti Azam Baki, maka anda perlu berhati-hati dalam melakukan minta maaf ada gangguan tadi. Minta maaf ada gangguan tadi. Jadi biasalah ada usaha mengganggu saya. Jadi bila melibatkan kedudukan sebegini, boleh timbul syak bahawa kedudukan itu telah mempengaruhi urusan jual beli saham. Kerana orang yang menjual beli saham tu mempunyai kedudukan tinggi dalam agensi kerajaan, dan boleh jadi urusan jual beli dipengaruhi oleh kedudukan dia, atau dia sendiri telah menggunakan kedudukan dia untuk mempengaruhi jual beli saham sebegitu rupa supaya ia memanfaatkan diri dia, sebab dia Ketua Pesuruhjaya SPRM. Jadi kita tak usah cerita lepas tu saham tu untuk siapa. Itu cakap Azam Baki, tidak berserta bukti, walaupun dipindahkan, tetapi pembelian tetap melibatkan seorang yang memegang jawatan. Di situ boleh jadi unsur pengaruh jawatan dia terhadap urusan jual beli, dan ini melibatkan salah guna kuasa. Dan ini menurut akta-akta berkaitan dalam SPRM dan akta-akta lain, termasuk akta-akta yang berkaitan Securities Commission, wajib disiasat untuk salah guna kuasa. Tetapi tidak. Sebaliknya dilakukan press conference dan kemudian pengerusi LPPR beritahu dah puas hati, tidak ada konflik kepentingan. Bagaimana beliau mencapai kesimpulan bahawa tidak ada konflik kepentingan? Sedangkan orang yang telah menjelaskan kepada LPPR adalah orang yang mempunyai jawatan, dan dalam pada dia mempunyai jawatan, dia telah membuat urusan jual beli saham yang telah menyebabkan menggunakan akaun peribadi dia memiliki saham berjuta, dan seterusnya menimbulkan tanda tanya
Adakah jawatan dia digunakan untuk mempengaruhi urusan jual beli itu bagi memanfaatkan diri dia? Mana tidak ada konflik kepentingan? Takkan nak percaya orang, penjelasan orang tu kemudian tutup kes. Jadi di situ timbul syak kedua, bahawa pengerusi LPPR sedang cuba melindungi Azam Baki. Syak pertama timbul apabila Gomez menjelaskan bahawa apa yang diberitahu oleh pengerusi itu tak betul. Pengerusi kata Gomez tak beri apa-apa maklumat. Gomez kata dalam email dia jelas terang-terang beri 5 lampiran berhubung perkara ni. Maklumat yang berkaitan, terperinci. Syak kedua apabila pengerusi boleh kata berdasarkan kenyataan Azam Baki, dan Azam Baki turut bercakap dalam sidang media tu, dah puas hati LPPR. Kemudian syak ketiga timbul apabila satu kenyataan dibuat hari ini oleh ahli-ahli lembaga lain, ahli-ahli LPPR lain. Sebab LPPR ni ada pengerusi dia, ada ahli-ahli lain. Jadi ahli-ahli lembaga LPPR ni 6 orang, tak silap saya itu semualah, membuat kenyataan bahawa sebenarnya apa yang telah diceritakan oleh pengerusi LPPR di dalam sidang media tidak mewakili mereka. Malah dalam perbincangan berasingan, mereka membuat syur-syur tertentu yang bukannya cuba membersihkan Azam Baki. Malah mereka minta benda ni disiasat sebegini, sebegitu. Tetapi benda ni tidak disebut oleh pengerusi LPPR, dan inilah yang menimbulkan syak ketiga bahawa pengerusi LPPR sama ada bersubahat atau atas sebab lain sedang cuba melindungi Azam Baki. Ya? Dan perlu diingatkan, LPPR ni bukan badan penyiasat. Dia badan penasihat. Itulah sebabnya pada awal tadi saya beritahu ini adalah lembaga penasihat pencegahan rasuah. Jadi dia sebenarnya tidak boleh siasat. Lebih-lebih lagi dia, LPPR ni adalah di bawah SPRM. Yang dituduh adalah ketua SPRM. Jadi bila ketua SPRM dikaitkan dengan jenayah rasuah ke, salah guna kuasa ke, takkan dia nak siasat sendiri. Takkan kita boleh percaya siasatan dalaman. Sebab itu wajib ada badan bebas dari luar. Sebab itulah peguam-peguam termasuk Hanif Katri telah mencadangkan, mengesyorkan ditubuhkan Suruhanjaya Siasatan Khas yang bebas, Special Task Force. Benda ni tak payah pertikai. Benda ni adalah lazim dan benda ni adalah harus, dan benda ni dilakukan di merata dunia, termasuk dilakukan di Malaysia. Tetapi pada babak bila masuk babak Azam Baki ni, nampak ada pelbagai kenyataan yang telah dibuat oleh pengerusi LPPR yang tidak masuk akal. Hari tu saya buat live, saya dah beritahu, kalau cukup mudah buat press conference, kemudian semua orang berpuas hati. Jadi mengapa nak nak dakwa Lim Guan Eng? Contoh, saya beri contoh. Saya dah jelaskan dalam live terdahulu. Lim Guan Eng, dia beli banglo. Beli banglo tu tak salah. Malah kalau saya beli banglo, saya kenal penjual. Penjual dengan saya bersetuju bahawa saya nak beli di bawah harga pasaran, tak jadi salah. Tetapi masalahnya pada ketika Lim Guan Eng membeli banglo tu, dia menjawat jawatan Ketua Menteri Pulau Pinang. Dan dia beli banglo tu jauh di bawah harga pasaran. Jadi bagi orang biasa benda tu bukanlah berat sangat jika kita boleh buktikan bahawa penjual dengan pembeli masuk perjanjian dan sama-sama bersetuju pembeli nak jual rumah tu bawah harga pasaran. Tetapi ini melibatkan Ketua Menteri Pulau Pinang. Jadi timbul syak bahawa Lim Guan Eng telah menggunakan kedudukan dia bagi memperolehi rumah bawah harga pasaran, jauh bawah harga pasaran. Maknanya dia mendapat manfaat kewangan menggunakan kedudukan dia. Atas dasar itulah menggunakan Akta SPRM, siasatan telah dimulakan. Sekarang kalau ikut isu Azam Baki, buat apa nak buat siasatan terhadap Lim Guan Eng? Patut suruh Lim Guan Eng buat press conference,
Kemudian Lim Guat Eng akan jelaskan, sebenarnya saya beli rumah ni atas dasar kita setuju dan apa-apa, saya tidak ada niat jahat dan apa-apa bla 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 bla. Dan semua orang kata okey, kami berpuas hati, habis cerita. Ikut logik yang digunakan oleh pengerusi LPPR. Ikut logik yang digunakan oleh PAS dah puas hati. Ya. Dan juga terkini ikut logik yang digunakan, tak mahu sebutlah ramai pihak. Jadi buat apa nak dakwa? Esok banyaklah penjenayah boleh salah guna kuasa mereka, kemudian buat sidang media, kemudian isytiharkan, oh ini sebenarnya begini begitu, semua orang puas hati. Maka penjenayah boleh terlepas lah, sebab takkan ada penjenayah yang akan mengaku kesalahan dia dalam sidang media. Takkan Azam Baki nak kata, ya memang kalau ikut Akta SPRM, saya telah melakukan satu kesalahan kerana timbul syak bahawa disebabkan kedudukan saya, urusan jual beli saham tu saya telah mempengaruhinya sebegitu rupa supaya ianya menguntungkan saya. Sebab kalau saya bukan ketua Pesuruhjaya SPR, mungkin saya tidak akan dapat saham sebanyak tu. Ya, saya dah lakukan kesalahan, jadi saya akan letak jawatan. Jangan harap Azam Baki akan cakap begitu. Sama juga halnya dengan Najib. Tak payah dakwa Najib. Buat sidang media, Najib boleh beritahu, sebenarnya saya tak tahu duit dimasukkan ke dalam akaun saya, rupa-rupanya Jolo dah tipu saya. Semua orang puas hati. Nasib baik benda tu tidak berlaku. Nasib baik semua pihak mengikut lunas perundangan dan menyiasat Najib dan mendakwa dia. Kerana akhirnya terbukti di mahkamah bahawa Najib telah menyeleweng dana dan menggubah wang haram. Akhirnya kebenaran ditegakkan. Habis Azam Baki nak bagi lepas. Jadi ada sesuatu tak kena. Dan yang paling pelik hari ni, Ismail Sabri buat kenyataan, dan kenyataan dia berbunyi begini. Saya nak baca satu je dalam banyak kenyataan dia. Ismail Sabri berkata ketika ini SPRM sendiri mempunyai tata cara untuk mengendalikan kes tersebut, iaitu menerusi siasatan dalaman LPPR, Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah. Jadi masa banjir pun Ismail Sabri dah kantoi. Ya. Bila Menteri Besar Selangor panggil, dia kata ini bukan bawah bidang kuasa saya nak kerahkan aset persekutuan, ini bawah bidang kuasa NADMA. Lah ni kantoi lagi. Dia kata ada mekanisme dalaman dalam SPRM, iaitu LPPR. Pertama sekali, LPPR bukan badan penyiasat. Kedua, bila isu dah melibatkan ketua SPRM, takkan nak percayakan SPRM ataupun badan dalaman dia untuk siasat ketua dia sendiri. Kena ada orang luar, kena ada badan bebas. Ini bukannya satu perkara yang aneh, ini satu perkara yang lazim, yang harus. Dan atas dasar yang tidak masuk akal ni, kononnya SPRM ada badan cara dia sendiri, maka dia orang dalaman dia settle. Tapi ketua dia adalah Azam Baki. Ismail Sabri kata tak payah nak rehatkan Azam Baki, maka Azam Baki akan kontrol lah. Ya? Tak masuk akal. Perdana Menteri macam mana ni? Atas dasar tu Ismail Sabri kata tak payah nak buat badan bebas untuk siasat. Malu, saya malu ada Perdana Menteri begini, sebab negara ni sekarang jadi bahan lawak jenaka. Saya malu. It's common sense. Benda ni yang saya cerita is common sense. Ini adalah asas, perkara yang asas yang perlu dilakukan, iaitu rehatkan Azam Baki supaya dia tidak mungkin boleh pengaruhi siasatan, sebab dia adalah orang yang disiasat. Kemudian perlu ada badan bebas untuk siasat. Polis nak siasat boleh, silakan, kita tak gaduh yang tu. Tapi perlu ada badan bebas yang siasat berdasarkan Akta SPRM. Bukan badan atau agensi kerajaan, kerana agensi kerajaan telah terlibat dalam satu salah guna kuasa ataupun disyaki telah salah guna kuasa, maka perlu ada Suruhanjaya bebas untuk siasat. Jadi sekarang timbul syak pula kerajaan atau Ismail Sabri cuba melindungi Azam Baki. Dan di luar sana orang tengah bincang,
Nampaknya mungkin mereka takut nak buat apa-apa sebab Azam Baki mungkin pegang banyak rahsia. Sejak langkah Sheraton ni diporak-perandakan politik negara kita, ya, ramai yang dibebaskan dari tuduhan mahkamah, ya. Kemudian bila bekas ketua polis negara membuat sidang media beritahu bahawa berlaku salah guna kuasa melibatkan menteri tertentu, berlaku rasuah, berlaku ini, berlaku tu, SPRM pula buat kenyataan ini isu dalaman. Itu salah. Menurut akta-akta yang berkaitan, wajib disiasat sebab kenyataan itu dibuat oleh bekas ketua polis negara. Diumum, didengari oleh berjuta rakyat. Jadi dah cuba lindungi kat situ. Dan sekarang kita mungkin faham mengapa, sebab SPRM sendiri terjebak atau disyaki terjebak dalam rasuah, malah ada pegawai-pegawai dia yang sedang didakwa. Dan kini bila Azam Baki terang-terang perlu disiasat oleh badan bebas, ada unsur-unsur percubaan melindungi dia. Kalau begini, jahanamlah sistem keadilan negara kita, ataupun mekanisme keadilan lebih tepat negara kita. Sebab itulah makin teruk negara ni di bawah gerombolan UMNO PAS PPBM ni. Entah apa yang mereka cuba selindung. Itulah saya kata, makin lama mereka memegang tampuk kepimpinan negara, makin mudaratlah kita, makin mudarat negara dari pelbagai sudut. Ekonomi, kalau pelabur lihat semua ni, pelabur takut. Ini badan pencegah rasuah, badan yang diamanahkan untuk menjaga isu rasuah ni, sedang ketua dia sedang dilindungi, entah mengapa, dengan alasan-alasan tak masuk akal oleh Perdana Menteri, oleh pengerusi LPPR. Itulah kerajaan ni perlu berundur. Sama ada kita buat maghiran atau kita adakan pilihan raya umum secepat mungkin. Itulah mesej saya hari ini berdasarkan kenyataan Ismail Sabri. Ya. Jadi renungilah apa yang telah saya hujahkan dan nilaikan sendiri. Dan kalau anda setuju, share ramai-ramai. Dan saya akan letakkan link-link berkaitan di ruang tajuk. Jadi pastikan anda sertai saluran Telegram dan juga baca link-link yang telah saya kepilkan bersama. Jadi saya akan mengambil masa 5 minit untuk menjawab soalan jika ada. Anda boleh mula bertanya dari sekarang dan jangan lupa, ya, rujuk live petang tadi, live saya, di mana saya telah memberi cabaran kepada Najib Razak untuk berdebat. Dan jika anda setuju dengan hujah saya dalam cabaran tersebut, juga bantu share live berkenaan. Ya, kalau ada apa soalan boleh mula bertanya sekarang. Ahmad Lerus, setuju dengan pandangan tuan. Terima kasih. Rizal Keys, tahniah berani kerana benar. Betul, terima kasih. Tetapi lebih dari itu, this is common sense. Even walaupun benda ni sedang dikatakan oleh peguam, tapi saya rasa rakyat biasa pun tahu benda ni. It's common sense. Itu orang semua garu kepala pening bila Ismail Sabri berkata tak payah badan bebas, SPRM ada mekanisme dalaman. Someone should tell Ismail Sabri bahawa mekanisme dalaman apa cerita tu. Yang dituduh adalah ketua SPRM. Habis nak percaya SPRM, siasat SPRM. Habis nak percaya sementara ketua dia duduk atas sana, satu siasatan telus boleh dilakukan. Pelik, memang amat pelik, seolah-olah mereka sedang cuba lindungi sesuatu. Cuba lihat masa Muhyiddin, dah hilang majoriti, kita ada darurat. Kemudian dia langgar perlembagaan, tidak mengadakan persidangan khas parlimen untuk membahaskan ataupun membentangkan ordinan darurat.
Lepas tu percaturan untuk mengekalkan kuasa menerusi langkah Royal Chulan di kalangan gerombolan ahli-ahli parlimen sama untuk memastikan gerombolan ni kekal walaupun tukar Perdana Menteri. Seolah-olah mereka takut sesuatu, mereka takut orang lain akan ambil alih. Mungkin orang lain ambil alih, mereka akan jumpa sesuatu ke, dapat tahu sesuatu ke. Ya, apa yang cuba diselindungi ni sampai boleh buat kenyataan tidak masuk akal bahawa SPRM, Perdana Menteri ni bukan orang lain, bukan calang-calang orangnya. Ya, SPRM ada mekanisme dalaman, jadi tak payah pasukan khas. Sampai dibuatnya marah rakyat begini, dimudaratkan sistem politik, sistem keadilan negara kita. Ya? Ibrahim Shuib, penasihat ramai tak nasihat PM ke? Ini nak tanya, penasihat undang-undang Azalina duk buat apa sana? Nasihatkanlah Ismail Sabri. Duk buat apa sana? Why don't you tell Ismail Sabri this simple common sense logic? Abu Hurairah, Ismail Sabri pun keluarga 69 lebih teruk dari Mahyadin dan bla bla bla, masa akan tumbang. Mereka tak sedar bahawa tindak tanduk mereka ni akan mudaratkan mereka sendiri pada PRU 15. Mereka tak sedar, tak tahu mereka berbekalkan keyakinan apa, tak tahu. Atau mereka ni terdesak sebab takut akan lepas PRU 15 akan hilang kuasa dan sedang menarik untuk cari satu jalan bagaimana mereka boleh atasi kemerosotan dalam sokongan rakyat terhadap mereka dalam keadaan terdesak. Tapi makin lama mereka tarik, makin mudarat kita, makin mudarat negara. Ada orang tanya mengapa RJR nak buat live ni. Apa yang saya sampaikan is common sense. Saya ulang, is common sense. Pergi luar sana, orang yang duk goreng mie, dia pun tahu. Semua tahu. Jadi I do not know who Ismail Sabri is trying to convince dengan kenyataan ini dalaman SPRM, dia ada mekanisme dalaman. Itu pun salah. LPPR tidak ada kuasa siasat, dia lembaga penasihat. Dan kita sudah lihat menerusi press conference, ahli-ahli lembaga lain terang-terang keluar. Cuma mereka tak kata pengerusi tipu. Maknanya mereka beri press conference kenyataan secara berhemah. Tapi kalau baca intipati kenyataan mereka, lebih kurang mereka kata pengerusi LPPR menipu. Sebab apa yang dikatakan bukanlah membayangkan apa yang kita mahu. Mereka nak siasatan. Pengerusi LPPR pergi cerita lain. Seolah-olah dah pakat dengan Azam Baki. Timbul pula syak, adakah pengerusi LPPR sendiri sekarang ni mendapat manfaat daripada Azam Baki? Pandemik rasuah. Yalah, Malaysia sedang dilanda pandemik rasuah ni. Betul. Betul. Tukang kasut pun tahu. Rosmas Kemujo, awak buat lawak. Terima kasih. Awak buat lawak, tapi dalam lawak tu ada kebenaran. Sebab semalam saya pergi tanpa kasut. Nak tahu betul yang hang kata tu? Betul. Tukar kasut pun tahu. Betul. SPRM, siasat SPRM, Lan Mut, tak dengar pelik lah. SPRM bila Hamid Bado cerita, oh itu isu dalaman politik, dah carca merba. SPRM ni macam tak betul dah. Aku rasa lebih baik bubarkanlah SPRM ni. Bubarkan je. Macam ni rakyat tak yakin dah
Saya 100% tak yakin dengan SPRM, dengan Ismail Sabri, PM saya. Tak yakin, langsung zero. Saya rasa ramai macam tu. Ya, Rosmas kemujur, bukan lawak tapi kenyataan. Betul. Tu yang kata semalam saya pergi tampal kasut. Betul. Bukan saya sengaja nak ni. Betul. Dia tahu. Dia pun tanya. Ramdas Gopal buat komedi je. SPRM, siasat SPRM. Saya tak yakin ni cara yang betul. LPPR diketuai oleh pelawak nasional. Okey, kalau ada apa-apa soalan boleh tanya lagi. Muhammad Najib, apa yang you cakap ni basic saja. Puak UMNO ni buat bodoh. Memang. Tapi mereka berfikir bahawa rakyat terpengaruh. Itu yang saya kata. Mereka sebenarnya dah tersasar jauh. Mereka sebenarnya tak faham perasaan sebenar rakyat, kematangan sebenar rakyat. Mereka tak tahu. Dan apabila sampai PRU baru mereka akan sedar. Benda ni orang lihat mereka sebagai puak-puak bodoh. Orang tertawakan mereka. Kalau Ismail Sabri Ismail Sabri sekarang ni, kalau dulu orang syak atau orang tak pasti adakah macam mana UMNO akan prestasi UMNO pada PRU 15, disebabkan Ismail Sabri sekarang sudah pasti. Memang kena teruk lah, ya? Asalkan ada pilihan ketiga, UMNO semua ni akan kena teruk. Ya. Baik, saya rasa sampai itulah. Tak ada lihat ada soalan lain. Saya lihat Farouk, saya lihat ini seolah-olah nak divert isu kelemahan kerajaan UMNO BN. Dia memang nak divert isu kelemahan kerajaan UMNO BN, tetapi menerusi kenyataan Ismail Sabri, ia telah menonjolkan kelemahan kerajaan UMNO BN. Kena balik kat dia orang. Ya, saya setuju. Ianya mungkin digunakan untuk divert isu dari kelemahan kerajaan UMNO BN, divert dari isu banjir, tapi akhirnya kena balik kat dia orang menerusi kenyataan Ismail Sabri yang tidak masuk akal, yang membuat semua orang tertanya-tanya macam mana dia ni jadi Perdana Menteri. Ya? Baik, saya rasa takat tu je lah. Okey, jadi pastikan ya anda share ramai-ramai. Dan sebentar lagi anda boleh rujuk ke bahagian tajuk. Saya akan tambah link-link yang berkaitan. Sehingga kita berjumpa hari Isnin ya. Esok berkemungkinan besar saya tidak akan live. Jadi Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.